Hidupkan pagi anda bersama Malaysia hari ini. Trend makanan masa kini, sama ada memilih yang viral atau makanan yang selamat. Jangan sampai membahayakan kesihatan. Selain itu, saksikan hidangan fusion dengan selera tempatan pasti memenuhi cita rasa ramai. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Terima kasih menonton Malaysia hari ini. Hari ini adalah hari yang ke-12 dalam bulan Januari 2022. Lepas ada orang tengok. Takut pula tiba-tiba harimau tengok dari belakang. Si belang pula ada kat belakang ni kan. Duk ngendam kan kat tepi pagar. Tapi tak apa, ini akan kita ceritakan sebentar lagi. Apa pun hari ni ada bertemankan saya Fazli dan juga Faria. Tadi Faria dah sebut 12 Januari agak macam cepat saja masa berlalu. Mungkin ada pagi tadi mak ayah kita mungkin menghantar anak-anak ke sekolah hari ni. Ya. Salah seorang je. Macam mana si ibu? Macam mana pergerakan anak-anak ke sekolah? Okeylah, sebab sekolah pun memang menitik beratkan bagaimana kawalan kendiri mereka. Jadi sangat sistematik sebenarnya. Dia bagikan kelas, ada kelas yang masuk dekat pintu pagar A, ada kelas yang masuk pintu pagar B, balik pun sama. Jadi tak adalah bertembung. Semuanya kan. Jadi semuanya terkawal lah kan. Bukan saja untuk masuk sekolah, malahan dekat kawasan dalam bilik darjah pun mereka mengawal SOP itu. Okey, hari ini kita nak bercakap tentang banyak perkara lah. Antaranya salah satunya harimau. Ya, betul. Okey. Dan kita kalau boleh kita nak tengok dulu lah cuaca sebab pagi ni nak tengok keadaan merancang. Mungkin hari ni banyak juga nak pergi meeting kat luar lah dan sebagainya kan. Hari ni nampaknya matahari semuanya bergerak, alhamdulillah. Dan kita harapkan cuaca semuanya baik-baik saja. Betul. Kalau tak sebelum ini kita tengok semuanya kan hujan, ribut petir dan sebagainya. Okey. Dan satu perkabaran berita yang menggembirakan juga di mana kalau kita lihat di dalam portal bencana di sini tiada negeri-negeri yang banyaklah PPS difahamkan malam tadi sekitar pukul 10 malam PPS yang terakhir di Pahang telah pun ditutup. Jadi ini bermakna di Pahang dah tak ada lagi PPS, yang tinggal cumalah di mana Fariha? Bukan Sofia. Di Johor dan juga di Melaka. Dan kita mengharapkan juga bagaimana beberapa lokasi yang ada juga yang mengalami keadaan banjir temenung ni. Kan dekat Melaka, dekat Jasin tu kan ada beberapa kampung yang banjir temenung. Jadi kita mengharapkan ada solusi holistik lah kan yang boleh membantu mereka. Dan juga di Johor juga mungkin beberapa kawasan masih lagi menghadapi kesan daripada banjir itu. Sebab kalau kita lihat di Johor bukan sahaja penduduk-penduduk di kampung, malahan ada di antara mereka tu yang menyelamatkan binatang-binatang ternakan masing-masing. Ada ayam, ada arnab dan sebagainya. Okey, kita nak bincangkan pada hari ini berkaitan dengan makanan. Makanan ni kita tahu bahawa makanan ni macam-macam jenis makanan lah. Makanan tular versus makanan selamat tak? Kita kadang-kadang orang nak viralkan makanan tu dengan pelbagai cara, kreativiti, inovasi dan sebagainya. Tapi kita nak tahu sejauh mana cara kreativiti itu selamat juga untuk makanan tersebut ataupun bagaimana. Kadang-kadang kita tengok macam tertarik cara bungkusannya. Wow. Kan ada selit paku ke dan sebagainya. Tapi selamat tak? Selamat tak? Itulah dia. Untuk kita makan selepas tu. Macam nasi paku tu sebenarnya memang tradisi kan. Orang-orang yang ada pernah. Saya kalau kat Kelantan, masa waktu ketika tu saya makan, kadang tertanya juga masa waktu ketika tu, paku ni bahaya kan. Tapi pengusaha di kedai itu kata ini merupakan makanan tradisi dah berpuluh-puluh tahun ada. Kan. Jadi saya tanya ada paku, sebab ada paku ada getah tau. Ada paku ada getah. Yang paku tu disebabkan kalau ada pelanggan yang memilih lebih daripada 2 lauk. Jadi apabila letak paku tu, maksudnya untuk nak bungkus tu lagi ketat. Tak terburai nasi itu. Kalau satu lauk boleh guna getah. Dan ianya jadi kes di mana yalah ada kanak-kanak yang tertelan kan paku tu. Itu yang menjadikan benda ni tular dan orang mengetahui tentang perkara ini. Dan KKM pun telah pun mengambil tindak balas dan juga kata orang tu menyarankan agar tidak lagi boleh menggunakan paku. Kita akan bersama dengan pakar untuk menjelaskan sebenarnya apa yang berbahaya. Kata alah paku tu kat luar je. Makanan tu kat dalam. Tapi ada kesan daripada itu. Okey, kita nak bawa ke harimau tadi lihat tadi. Mana?
Ini lu harimau lah. Harimau. Okey. Okey. Harimau menunggu di balik pagar. Ini selepas Sekolah Kebangsaan SKB High diancam di Kelantan kan, Gumsang. Serangan harimau sehingga terpaksa menangguh sesi pembelajaran bersemuka. Kali ini si belang pula dia pergi sekolah SK Bala. Ini bagi usulnya masyarakat orang asli lah di kawasan Sekolah Kebangsaan Bihai ini dan juga SK Bala ini. Jadi kita dah tahu dekat kawasan ni ada harimau sang belang ni kan. Jadi kena lebih berwaspada lah. Takut-takut sebab harimau ni kata orang kalau kita tak kacau dia tak kacau kita. Kan. Ada juga citizen cakap ni, citizen Shana Fana 888 janganlah ditembak. Suruhlah pilitan tangkap, letak dalam hutan balik. Betul. Kan, tak kisahlah hutan kat negeri lain pun tak apa kalau dah habitat dia dah diganggu. Betul. Itu mungkin antara puncanya si belang ni keluar. Betul lah kan, sebab habitatnya tu dia diganggu, pembalakan apa semua itu yang dia keluar ni nak cari makanan. Okey, seterusnya di meja Medsos kita bawakan hari ini berkaitan dengan kumpulan wang simpanan pekerja ataupun KWSP yang mencatatkan pendapatan pelaburan kasar sebanyak 48.02 bilion ringgit bagi 9 bulan pertama yang berakhir pada 30 September 2021. Kiranya ni keuntungan lah kan. Keuntungan, sebab betul. dia meningkat 7.7% daripada 44.600 bilion ringgit yang direkodkan pada tempoh yang sama pada tahun 2020. Oh, naik lebih kurang berapa ni? Dekat 2 bilion ke? Naik juga. Alhamdulillah. Untung. Okey. Kita balik ini kepada pula, berita seterusnya. Ini orang heboh ni. Takut ada PKP ke? Ada yang kata mungkin bulan 2, mungkin bulan 3. Ada yang kata ni, time nak raya kita je PKP. Jangan macam tu kan. Okey, ini sedikit gambaran berkenaan dengan PKP tidak akan dilaksanakan. Pergerakan keluar mungkin disekat. Adalah sebab kita nak mengawal kan. Kadang-kadang kita raya pun kadang-kadang takut lupa diri. Betul. Sebenarnya langkah-langkah kerajaan ini harus kita tahu juga kan sebab apa, sebab banyak kesan-kesannya kalau kita melaksanakan PKP ini. Tetapi apabila kerajaan dah kata bahawa tak akan ada tapi mungkin PKP ini tidak akan dilaksanakan, jadi kita kena patuhi SOP dan kita harapkan bahawa sepadan-sepadan negara khususnya di lapangan terbang kan, jadi perkara itu harus diperketatkan, kawalan itu harus diperketatkan untuk kita mengelakkan daripada penurunan daripada luar negara masuk ke dalam negara kita ni. Okey, kita teruskan pengisian kita Fad. Ini kita nak saksikan dulu berkenaan dengan laporan sedikit berkenaan dengan kemusnahan ternakan kan masa hari itu banjir. Jadi memberi kesan yang sangat besar kepada penternak-penternak, khususnya ini seorang peternak kambing biri-biri, lepas tu peternak kolam ikan kan. Jadi sebabkan banjir itu mereka ini mengalami kerugian yang sangat besar. Jadi kita saksikan dulu bagaimana kisah dan pengalaman mereka sendiri apabila menjadi antarabangsa kesan daripada banjir baru-baru ini. Jom kita saksikan. Berselut serta meninggalkan kesan lumpur yang dahsyat, tragedi banjir besar yang melanda negara hujung tahun 2021 bukan sahaja membawa kemusnahan nyawa dan harta benda, malah turut memberi kesan kepada haiwan ternakan dan tanaman. Berdasarkan statistik Jawatan Kuasa Bertindak Pertanian dan Industri Asas Tani Negeri, lebih daripada 500 pengusaha tani, penternak dan peladang di Negeri Sembilan terjejas akibat banjir dengan kerugian hampir 23 juta ringgit. Hujung minggu lalu, kru Malaysia Hari Ini ke kawasan penternakan kambing biri-biri di Kampung Air Taling, Dangi, Negeri Sembilan. Amir Muhammad Talib, 60 tahun, seorang daripada penternak yang mengalami kerugian akibat banjir. Sejumlah 33 daripada 52 ekor kambing biri-biri miliknya mati. Mengimbas kembali detik cemas ketika itu, air naik secara mendadak sekitar jam 2 pagi. Dia sempat membuka pintu kandang lembu dan memindahkan 9 ekor lembunya ke tempat yang lebih tinggi. Walau bagaimanapun, kawasan rumahnya mula ditenggelami air menyebabkan dia dan keluarga terpaksa berpindah ke pusat pemindahan sementara PPS menggunakan bot. Daripada petang sampai ke malam tu hujan lebat lah. Air memang kuat penuh dah. Nak cakap penuh dia tu, kawasan ni memang full lah dia. Bila tren masuk rumah tu, mana sini seperti laut lah. Sebab rumah kita kat atas lagi. Bila air datang, kita pun pergi ke koban kambing ni. Kita naikkanlah yang daripada bawah ke atas tu. Yang peringkat anak-anak tu, naik ke atas untuk selamatkan kambing lah. Tapi lepas tu kita pun balik, tengok air kelembagaan naik. Tapi tak boleh nak buat apa lagi lah.
Hasil bantuan orang kampung, bangkai-bangkai kambing yang mati akibat banjir sudah ditanam di dalam satu lubang tanah yang besar. Namun sewaktu tinjauan dilakukan, kami menemui seekor bangkai kambing yang sudah berulat, mungkin kerana baru sahaja mati dan belum sempat untuk ditanam. Stor untuk menyimpan makanan ternakan serta kandang kambing biri-biri milik Amir juga masih diselaputi sisa lumpur. Jika dahulu waktu memberi makan adalah waktu yang paling meriah buat Encik Amir kerana dia akan dikerumuni oleh kambingnya di kandang ini dan juga di kandang sebelah, penuh di sekelilingnya. Tapi hari ini boleh anda lihat, inilah kambing yang tinggal. Dan juga saya difahamkan jika dahulu kambing-kambing ini agak jinak apabila ada individu yang menghulurkan tangan. Tapi sekarang mereka agak takut apabila kita berbuat begitu, mungkin kerana kesan trauma akibat banjir. Sepanjang 5 tahun dia mengusahakan ternakan kambing, ini adalah kejadian kali kedua berlaku selepas 21 ekor kambing biri-biri ternakannya turut mati dalam kejadian banjir pada tahun 2020. Anggaran kerugian yang terpaksa ditanggungnya melebihi RM15,000. Dia menerima dengan hati yang terbuka, bahkan menganggap 2 ekor anak kambing biri-biri yang baru sahaja lahir selepas banjir sebagai sinar baharu serta rezeki buatnya. Musibah yang sama turut menimpa Nordin Jakin, seorang pengusaha ikan air tawar di Kampung Seri Pilah, Negeri Sembilan. Bekas tentera berusia 73 tahun itu sama sekali tidak menyangka hujan lebat yang berterusan menyebabkan kolam ikannya pecah di bawah arus deras. Akibatnya, hampir 7,000 anak ikan talapia merah serta separuh daripada ikan ternakan yang terdiri daripada talapia, lampam dan patin hanyut di bawah air banjir. Hujan terlampau lebat. Jadi bermakna 2 hari, 3 hari, 2 hari, 2 malam tak berhenti-henti. Kalau nak ikut, air masa tu air turun, ialah hujan gelap kan saya. Ban tu habis tu macam ni. Atas ni air ni. Ikan dah ke sana, dah penuh betul ni. Air ke sana, air ke sini. Tu baru sana macam air sungai. Menjeram tu tak. Sini tak pernah berlaku banjir macam ni. Punya kuat. Selalu saya dah berapa tahun dah, dekat 30 tahun ikan ni tak pernah jadi macam ni. Ternakan yang diusahakan sejak tahun 1993 itu mengalami kerugian sehingga puluhan ribu ringgit. Dia mengharapkan bantuan daripada pelbagai pihak untuk menimbus kembali tanah yang berlubang kerana melibatkan kos baik pulih yang tinggi. Itulah kalau ni kan saya cerita je lah. Itu terpulanglah ke anak ni kan. Kita dah akan ni kan. Kalau ada rezeki orang tolonglah. Tak ada tak macam mana kan. Simpati dengan nasib yang menimpa penternak, peladang dan nelayan di seluruh negara, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan menyediakan RM100 juta melalui dana bangkit semula keluarga agro untuk diberikan kepada mangsa yang terjejas sebaik sahaja selesai kajian menyeluruh. Tabung bencana melalui peruntukan pembangunan semula projek agro makanan PPSPA sebanyak RM80 juta serta tabung bencana tanaman padi TBTP sebanyak RM12 juta turut disumbang bagi memastikan pengeluaran bahan makanan negara tidak terjejas. Itu antara pengalaman mereka dan pastinya kita sebagai rakyat Malaysia juga kerajaan akan memikirkan bagaimana cara yang terbaik nanti untuk mengatasi. Ini satu pengalaman yang memberi iktibar kepada semua kan. Betul. Jadi pastinya nanti ada perancangan yang lebih sistematik untuk mengatasi banjir apa yang telah kita lalui sebelum ini. Ya, betul. Dan kita harapkan pihak-pihak yang bertanggungjawab dapat turun padang untuk melihat keadaan-keadaan mangsa-mangsa banjir ini dan hulurkanlah sedikit bantuan untuk mereka dibangkit semula meneruskan kehidupan mereka. Okey, baik. Kita nak berhenti berehat. Lepas kita cakap tentang makanan viral atau makanan selamat. Okey, mana pilihan anda? Okey, untuk waktu ini kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Okey, hidupkan pagi anda di Malaysia hari ini. Okey, kalau bercakap tentang makanan-makanan viral ni, makanan tular ni, Fariha bagaimana? Adakah Fariha akan, yelah bila kita tengok viral kedai tu, Fariha akan pergi ke atau macam mana?
Saya tengok bagaimana tertariknya saya pada visual tu, baik macam tengok dia punya persembahan makanan tu dan sebagainya lah. Kalau macam saya pula, bila viral, bila saya pergi ramai orang, saya tak masuk lah. Sebab saya tak suka beratur-beratur apa semua. Satu Very lagi. VIP Very VIP Okey, nanti saya cakap lah, from MHI. Okay, tak, ni sini. Tak, sebenarnya yang viral ni, kadang-kadang kita tak tahu sedap ke, menepati cita rasa kita atau sebagainya kan. Jadi itu yang kita kena tahu juga. Kalau viral tapi rasa macam biasa-biasa, tak okey juga kan. Viral juga tu. Dia viral lebih sikit lah. Tapi pun tak sedap. Tapi kita nak bercakap berkenaan dengan makanan viral dan juga bagaimana adakah makanan viral itu, cara pembungkusannya selamat untuk kita cuba benda tu. Jadi kita nak bersama dengan tetamu kita secara maya, Puan Fazilah Haryati Muhammad Yusof, merupakan tenaga pengajar latihan pengendali makanan UiTM Shah Alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar, sihat? Sihat. Okey, Puan Fazilah, kita nak tahulah juga kan, sebab bila baru-baru ni itulah ada nasi paku, sebab nasi Sumatera, dengar ceritanya nasi Sumatera ni bukannya baru-baru je letak paku ni, dah lebih berpuluh-puluh tahun sebenarnya. Okey, apa pandangan Puan Fazilah pula tentang isu nasi paku ini sebagai permulaannya? Okey, so actually bila menggunakan pembungkusan ni sangat penting. Maksudnya bila kita nak sebagai peniaga, pembungkusan tu salah satu ciri yang patut mereka ambil berat. Sebab dalam Peraturan 36, Peraturan Kebersihan 99, semua peniaga perlu mengikut peraturan ni supaya membungkus makanan tu tidak menggunakan bahan yang berbahaya. So kalau yang paku tu berbahayalah kan. Sebab dia menggunakan paku yang mana dia boleh menyebabkan iaitu kecederaan kepada pelanggan yang makan nanti. So pernah terjadi kan yang mana anak makan tu makan paku. So sebenarnya tak boleh lah sebab memang kesalahan di bawah Peraturan 36. Kalau dikenakan tindakan, dia akan denda RM10,000 atau penjara 2 tahun. Lebih serius dalam Section 13 iaitu Makanan 1983, dia akan dikenakan tindakan RM100,000 atau penjara tidak lebih 10 tahun atau kedua-dua sekali. Nampak tak serius tak sebenarnya? Tapi Puan, ada yang kata sebab paku tu hanya dikepilkan di luar. Tahu, paku tu hanya di luar. Kalau kita orang dewasa, kita tahu, paku ni kita letak tepi dan sebagainya. Tapi adakah kesan lain disebabkan oleh bahan yang ada pada paku tu kan tak bagus untuk mungkin diserap ke memakan ni bagaimana? Sebab paku ni bawa daripada metal kan, so dia boleh boleh menghadapi pencemaran kimikal. So kita tetap pegang paku tu. So bila kata paku kita pegang, lepas tu kita terus makan. So dia boleh kontaminasi dengan makanan ataupun termasuk dalam makanan. So bahan paku tu sendiri adalah boleh menyebabkan pencemaran kimikal. Okey, jadi bagaimana kalau paku tu kita tahu paku tu teksturnya besar kan, kalau pegang tu mungkinlah kan lekat apa semua, tapi yang macam dawai kokot pula tu bagaimana? Sebab dawai kokot tu kan pulut panggang apa semua kita pegang juga. Bagaimana pula? Dia kecil kan? Kecil pula. Kecil. So bila kita contohnya kita petik pemakanan bila terbuka dia boleh terplanting. So maybe boleh termasuk dalam makanan tanpa sedar. So benda tu kecil, lepas tu kita makan lagilah boleh tercikik dan boleh menyebabkan actually kalau dengan bahan-bahan yang yang besar yang macam paku dan kokot, sebenarnya selain daripada boleh menyebabkan kecederaan dalaman, paling serius boleh menyebabkan kematian lah. Yang itu kita tak nak, kita kena elakkan. Okey. Tadi kalau cakap pasal kuih pulut panggang. Tapi kalau kuih pulut panggang tu kan kita gantikan dengan lidi dan sebagainya, tak apa ke? Itu tak apa ke Puan? Macam mana? Yang mana? Yang cara pembungkusan kan ada kuih-kuih kita kan tradisional kan macam-macam kan. Ada yang kalau ada yang kuih apa yang dalam tu daun apa tu kita kena kepil juga sebab tak nak bagi lekat. Atas putih bawah hijau tu yang ada gula tu tapi dia letak dalam ni. Apa Talam seri talam Bukan entah. talam. Ni badak berendam. Bukanlah. Dia kena letak dengan daun tu untuk buat 4 segi petak kecil tu. Tepung pelita. Lepas tu pulut panggang tu kadang-kadang orang letak dengan lidi yang tajam tu. Jadi bagaimana semua tu? So sebenarnya banyak yang boleh banyak teknologi atau bahan-bahan yang boleh digunakan, kita boleh tukar. Sebenarnya kayu pun juga boleh bahaya untuk digunakan. Sebab kalau ikutkan dari industri makanan, kayu tak boleh digunakan sebab dia mudah menyerap air. Bila menyerap air dia akan menghasilkan kulat. Bila ada kulat boleh menyebabkan contamination juga pada makanan. Jadi kena cari bahan yang sesuai. Sebab tu kalau dari industri makanan kan, kayu pun tidak dibenarkan sebenarnya dalam makanan.
Yes. Kayu Sebab pun tak dia boleh. sebab kayu tu kan dia lebih mudah serap air kan. Bila serap air, lembab, so, toksin akan terhasil dan boleh menyebabkan contamination pada makanan. So itu selalu kita titik beratkanlah dalam latihan pengendali makanan. Okey, jadi kiranya macam kalau dah jadi macam tu, macam tak adalah lagi unsur-unsur tradisi kan dalam makanan tu. Tapi yalah kita melihat daripada segi perspektif kesihatan pula, keselamatan kan. Okey, kita nak lihat juga pandangan peniaga dan juga orang ramai berkaitan dengan isu kita pada hari ini, iaitu makanan viral versus makanan selamat. Jom kita saksikan. Memviralkan makanan dan perniagaan adalah salah satu cara untuk marketingkan perniagaan. Kami sebagai peniaga memang kalau boleh menginginkan supaya makanan dan perniagaan kami viral, kerana ia akan melipat gandakan kami punya jualan, dan dalam masa yang sama kami sebagai peniaga perlulah memastikan produktiviti makanan kami dan juga kualiti makanan kami menepati seperti apa yang diviralkan. Saya sebagai peniaga sangat-sangat teruja bila makanan ataupun barangan yang kita jual tu menjadi viral. Ada kalanya pelanggan sanggup beratur panjang untuk dapatkan apa yang kita jual. Jadi untuk membalas kesanggupan pelanggan ni beratur panjang, menunggu queue untuk mendapatkan makanan kita, jadi kita sebagai peniaga perlulah menjaga segala aspek kebersihan dan yang paling penting keselamatan. Okey, jangan sebabkan benda tu macam viral jadi kita nak ikut-ikut macam tu kan. Yang penting keselamatan pelanggan. Benda tu viral and then kita tak tahu kan harga dia berapa, rasa dia macam mana, tapi orang pergi juga sebab benda tu viral. Jadi kadang-kadang keselamatan je tu kita tak yakin lah sebab dia letak pula kat situ. Macam contoh makanan tu ada orang dia packaging dia stapler je packaging tu. Kadang benda tu bahaya. Kadang orang buka boleh benda tu masuk kat dalam nasi ke, atau kadang-kadang tengah packaging ada satu buat stapler termasuk dalam nasi ke orang makan. Benda tu bahaya. Saya kalau katalah makanan tu tak berapa nak elok sampai dekat saya ataupun mungkin membahayakan kesihatan seperti bau-bau yang tak sedap ke apa ke, saya tak akan makanlah makanan tu. Dan saya mungkin akan cakap dekat kawan-kawan juga jangan beli lagi lah dekat situ. Kita kena bijak jugalah sebenarnya kan. Kena berhati-hati. Kalau lapar sangat tu pun jangan terus makan dan sebagainya. Kena teliti juga. Puan, saya nak tanya. Okey, tadi Puan kata kalau dari industri makanan, teknologi makanan ni pun sebenarnya kayu tak boleh. Banyak pantang larangnya. Sebenarnya cara yang bagaimana yang selamat, yang mungkin peniaga-peniaga kan nak tahu jugalah bagaimana boleh mereka menghasilkan mungkin cara pembukaan yang selamat untuk mereka kan, utamanya untuk kesihatan pengguna tu sendiri juga. Betul. Bukan makanan tu tak boleh viral, boleh viral tapi kena dengan ada ilmu. Itulah maksudnya kan. Bila nak viral kena ada ilmu. So pembungkusannya dia seperti dia sebenarnya pembungkusan ni yang penting kena bersesuaian, berkeadaan baik, bersih dan juga tidak tercemar dengan sebarang benda asing. Dan peranan bungkusan tu apa? Anda kena tahulah apa peranan bungkusan tu. So peranan bungkusan ni bukan kepada kita nak pelihara produk tu. Kita nak pelihara produk tu. Lepas tu kita nak melindungi makanan tu daripada tercemar daripada bahan-bahan asing, okey, ataupun tercemar daripada bakteria semua. So bungkusan ni juga salah satu kita nak perkenalkan produk kita, betul? So kita nak produk tu dan bungkusan juga salah satu untuk menentukan tarikh harga kepada produk tu. Dan dia juga memang betul yang ada satu bagi tahu untuk promosi dan juga menarik pelanggan. Dia betul. Dengan pembungkusan ni juga kita kena dapat menarik pelanggan. Tetapi mereka perlu tahulah apakah jenis-jenis pembungkusan yang perlu dibuat. Ada jenis pembungkusan yang ada direct iaitu primary, lepas tu ada secondary, ada lapisan yang kedua, lepas tu dia ada bahagian masuk dalam kotak. So dia ada jenis-jenis pembungkusan dia. Daripada jenis pembungkusan juga mereka kena tahu juga apakah bahan-bahan bungkus yang nak digunakan. Jadi kalau untuk bahan-bahan bungkus ni mereka kena tahu jenis makanan dia. Adakah makanan tu jenis yang mudah rosak ke, ataupun makanan tu yang jenis sejuk. Lepas tu kena tahu jangka masa ni. Produk tu boleh tahan berapa lama. Okay? So sama ada juga perlu dimasak atau tidak makanan tu. So banyak sebenarnya ciri-ciri yang mereka kena tahu. Masa dia dan jenis-jenis makanan yang packaging yang sesuai. Bila kata contoh nak buat produk A,
dia kena pakai bungkusan ni. Jadi kena tahu suhu. Lepas tu bagaimana juga untuk delivery, pengantaran. Itu sangat penting. Maksudnya daripada awal sampai akhir dia mempengaruhi dalam bungkusan tu. So banyak jugalah bahan-bahan bungkusan ni. So kalau betul, kalau nak bungkus makanan tu bukannya sembarangan kan kita nak bungkus. Kena lihat juga makanan-makanan itu. Okey, kali ini kita nak lihat juga sudut pandangan orang ramai berkaitan dengan pembungkusan ini atau makanan ini. Ini pandangan daripada doktor berkaitan dari makanan ini, tapi kali ini kita nak menyentuh dari segi faktor kesihatan pula. Okey, jom kita saksikan. Trend makanan viral di Malaysia ada sangat mudah terjadi dengan adanya media sosial yang giat digunakan oleh pelbagai lapisan masyarakat, yang mana kadang-kala ia akan memberikan kemudaratan kesihatan. Jadi makanan viral ni kadang-kadang ada yang terdiri daripada snack seperti burger atau ayam yang ditambahkan dengan keju yang berlebihan ataupun kadang-kadang dengan cili yang berlebihan. Dan makanan-makanan seperti ini selalunya dia adalah tinggi garam ataupun kadang-kadang tinggi gula dan rendah serat, yang mana adalah tidak baik untuk kesihatan sekiranya, lebih-lebih lagi pada mereka yang mempunyai penyakit seperti darah tinggi, kencing manis dan sebagainya. Baru-baru ini makanan viral juga didapati dibungkuskan dengan menggunakan paku ataupun dawai kokot dan sebagainya. Penggunaan alat ataupun alat sedemikian memang tidak boleh, dan itu telah melanggar Akta Makanan 1983 ya. Jadi sekiranya ada benda asing sepertinya paku, shilling dan sebagainya, siapa yang makan atau sekiranya termakan mungkin akan tercekik, dan juga ia boleh menyebabkan ataupun mengandungi kuman yang mana akan membawa kemudaran kesihatan pada kemudiannya. Contohnya mungkin akan menyebabkan sakit perut dan sebagainya. Makanan viral ini sebelum kita membelinya perlulah kita melihat bagaimanakah apakah kandungan makanan tersebut. Sekiranya anda ingin merasa, anda boleh mencuba tetapi bukan dalam kuantiti yang banyak, dan pastikan makanan-makanan viral ini telah dimasak dengan betul ataupun dan juga perlu dibungkus dengan bungkusan yang dibenarkan. Bukan dengan polisterin ataupun tidak menggunakan benda asing seperti paku ataupun sebagai dawai kokot untuk menutup makanan tersebut. Gunakanlah sarana yang dibekalkan ataupun yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan untuk membungkuskan makanan tersebut. Jadi kita sebagai orang yang merasai makanan itu harus bijak kan, untuk kita nak menilai sesuatu makanan itu kan. Bukan saja dari segi pembungkusan, malahan bahan-bahan yang digunakan. Okey, Puan Fazilah sebagai penutup buah bicara kita pada hari ini, nak tahulah kan apa mungkin nasihat yang diberikan kepada kita semua ni, dan juga kalau kita sebagai pengguna ni, apa antara bahan-bahan yang kita harus elakkan untuk kita nak makan. Kadang-kadang viral tu lah, kita tak tahu bahan yang digunakan tu. Kita nak kena pasti tu. Bagaimana? Okey, so untuk kesimpulan, untuk peniaga lah kan, bukan tak boleh viral, tapi anda kena ada ilmu. Yang antara pergi ilmunya, anda pergi konsultan makanan ataupun boleh pergi kursus pembungkusan. Untuk peniaga, anda bijak. Anda kena lihat cara bungkusan tu bagaimana. So kalau anda akan tengok pakai pembungkusan tu menggunakan jenis yang tajam, so kena elakkan lah. Jadi macam tanggungjawab kita sebagai seorang peniaga dan juga pengguna. So sangat penting kat situ demi keselamatan. Okey. Jadi saya boleh simpulkan, tak boleh makanan boleh viral tetapi kena ada ilmu. So siapa yang belum ada latihan makanan, peniaga wajib, sebab dia adalah peraturan 30, jika tidak hadir kursus makanan akan didenda RM10,000 atau penjara 2 tahun. So sangat pentingnya itu. Baik, terima kasih banyak Puan Fazilah Haryati Muhammad Yusof berkongsi dengan kami berkenaan dengan isu ini. Pastinya ini semua akan memberi juga menjentik hati kita, menjentik fikiran kita, fikir balik kan. Kadang-kadang viral, kita jangan terlalu ikut emosi. Nak cuba boleh tapi kena berhati-hati. Betul, kena berhati-hatilah. Okey, baik. Terima kasih Puan Fazilah. Okey. Alright, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, baik. Lalang kita dah cerita berkenaan dengan makanan ni. Dengan ceritanya Fariha dia nak masak makanan fusion. Gabungan antara dia nak masak itik lomak cili api. Tapi topi itu ada spaghetti. Okey, tak sabar saya nak tengok. Okey, jadi anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Malaysia Hari Ini.
Tiba dekat luar sekarang. Dia dekat luar sekarang. Panas ah. Dah sisik baju dengan baju. Oh, kena ke tepi ni. Okey, kita nak perkenalkan sebenarnya acah-acah tapi kita ada ni Japanese kitchen. Oh, itu Korea Apa? Japanese tu apa? Japanese chef. Chef dalam Korea. Kita nak dengar sikit lah kan. Chef kita ni cakap Korea sikit lah. Annyeonghaseyo Cinggu Malaysia. Sihat semua orang Sihat. Okey, ini dia kita ada Muhammad Qayyum Irwanzi Alwi. Ya. Qayyum akan bersama dengan kami untuk tunjuk 2 resepi hebat. Ini namanya This one is tteokbokki cheesy ramen. Hanachuseyo. Yang satu. Yang satu lah kita masak, boleh kan? Ini viral lah ni. Viral, betul. Viral. Okey. Tapi kalau kat Korea ini makanan wajib Ya, wajib. Ni makanan tepi jalan orang kata. Dekat mana-mana memang ada. Okey. So, kita start masak Boleh. Bahan-bahannya apa dulu? Tu kita borak-borak jugalah. Boleh. Sambil tu boleh. Bahan-bahannya Okey, wajib ada ni lah. Kek beras kita. Ni watak utama dia. Ni senang, beli kat mana semua ada. Dan ini bahan-bahan isi dia. Nak masak apa tak kisah. Apa yang dapat air semua ada. Nak sausage ke, fish cake ke, pucuk, chicken ham semua boleh. Boleh kan? Ada macam ni. Kalau nak tak udang ke sotong tak ada masalah. Apa yang tak air buka tak air campak je. This one is gochujang. Tapi yang ni saya dah perasakan dengan tekak orang Malaysia. Saya pernah kerja Korea 3 tahun. Bila kat Korea dia punya pedas tu pedas yang pedas likat, pedas yang memekat tau. Kalau kita orang Malaysia pedas yang berlemak, ada manis, ada masin, betul tak? Di semua saya dah otak sikit. Dan letak garam, gula, madu, resipi penuh kat Instagram saya. Kita lama kan, kita run kan. Ni ramen, yang tak kisah pun. Ni apa ni betul-betul tadi? Daya? Apa tadi? Apa noodle glass? Ni betul. Betul, glass noodle. Bukan soun, bukan laksa Glass noodle. Glass noodle. Betul. Ni glass noodle lah. Memang ada jual. Memang ada jual. Dekat pasar tu memang ada. Dan kita ada telur yang dah digoreng, telur rebus, cheese untuk kita punya hiasan. Ni bahan hiasan Kita ada bijan, hitam dan putih, ada seaweed ataupun seaweed lah. Dan juga kita punya daun bawang. Yang ni yang dah di slice, yang ni yang besar-besar lah. Okey, boleh masak ke? Ini apa? Ini madu dan juga minyak bijan. Orang Korea wajib ada minyak bijan. Kalau tak sedap. Baik. Okey, saya hidupkan api dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka cincin jam. Masak ke selamat. Betul tadi. Kan? So saya kena buka. Topi kita ni selamat kan? Ada atau selamat? Betul. Kita buka dulu. Tak topi dulu. Baik, bagus chef. Chef selamat ke tak situ chef? Selamat insya-Allah jangan risau. Okey, pertama sekali kita masukkan sos kita. Okey. Tak je semua tak apa. Kita ramai ni kan. Ini kalau kita nak masak kan selalunya orang perempuan kan yang tak biasa masuk dapur chef. Dia sangatlah pentingnya nak berapa banyak sosnya. Faham. Berapa orang makan boleh Kalau mak saya kata agak-agak. Tapi memang kena agak-agak. Dia tak payah timbang-timbang. Masak ni senang je. Lelaki ke perempuan ke semua boleh masak. Campak-campak dah siap. Tak tipu. Contohnya, contoh macam tak tahu berapa banyak air kan. Kita curah je. Masuk air. Ni tak. Kalau dia terlebih. Kalau nampak pekat apa semua betul. letak air. Kalau dia cair, biarkan lama dia pekat. Tak ada masalah. Kita biarkan je. Dan kita kuatkan api sikit. Dan kita kacau dia. Dia penting. Awak pernah makan pedas ke? Suka. Makan pedas? Okey, ni memang pedas sebab kita orang memang darah Korea sikit. Alhamdulillah. Patut ada rupa sikit kan? Dia memang tengah mencari. Okey, sambil-sambil tu kita masukkan je semua bahan-bahan kita ada ni. Senang je. Kan, kita ada chicken ham, pucuk, sausage dan juga fish cake. Dia tak kisah masuk apa dulu Tak kisah. Senang, dia campak-campak je. Tu yang mudahnya masakan ni. Kena Korea kan? Dan kalau kau mahu ada udang ke, sotong ke, ketam ke, campak je. Ayam masuk boleh? Boleh. Memang boleh. Ini yang basic lah saya ajar. Yang paling mudah je. Kan? Chef dulu dekat Korea Selatan tu. Kerja ke belajar? Kerja. Saya memang kerja memasak. Saya masak makanan Korea? Makanan Malaysia dan Korea. Ayam goreng Korea semua kan. Orang Korea suka makan makanan Malaysia makan apa? Itu soalan yang paling menarik tu. Nasi lemak. Yes, nasi lemak kita bila orang Korea tu makan, orang punya suka tu sebab sambal kita kan pedas yang lemak manis. Memang orang suka. Kita masukkan kita punya tteokbokki. Betul. Kalau orang Korea buat nasi lemak, sambal dia orang macam tak kan, dia tak kick kan. Macam pedas hijau tu kan. Kan. Dan seterusnya saya masukkan kita punya ni, daun apa tadi? Daun. Tadi nak test kan? Daun bawang, betul? Tadi tahu kan daun bawang. Yang ni yang belum diracik Yang belum diracik, betul? Racik tu. Kita kasih-kasih je. Kita kacaukan dia. Dan kalau dekat Korea, biasa makanan ni dimakan musim apa? Cuba teka. Sejuk. Pandai. Sebab apa?
Sebab apa? Sebab memanaskan badan. Betul, yes. Kalau musim sejuk. Sejuk dengan juga autumn kan. Paling famous makanan ni. Orang berebut nak makan. Kita kuatkan api sikit. Macam saya kata, kalau ada cair, tambah cair. Jangan takut-takut. Seterusnya kita masukkan kita punya ramen ni. Saya dah siap-siap rebus dah. Kan? Dah rebus, kita tapiskan ramen tu. So, tak susah manalah. Dan ni kalau di restoran chef ni, ini memang... Ada. Memang makanan orang kata, ramai lah yang order ni kan. Dan chef juga akan macam, cuba rasa ni. Betul. Sebab apa? Saya dah pernah pergi banyak restoran Korea kat Malaysia. Dia punya rasa tu tak se-autentik yang Korea punya lah. Bila kita dah duduk lama kan, nak cari yang sama tu susah. Kita share ni memang makan Mat Songeh kan? Kan? Pengalaman chef berapa tahun ni? Kalau kat Korea 3 tahun. 3 tahun, betul. Kalau yang masak ni berapa lama? Saya memang 3 tahun memasak. 3 tahun terus kat Korea? Betul. Hebat. Yang pertama saya kat restoran Malaysia, yang kedua kat kedutaan Malaysia. Bestnya. Tak ada dah. Baru balik? Sebelum PKP hari tu. Dah 3 tahun kot kan. Jadi dekat Malaysia ni ada buka kafe lah kat sini? Dekat Subang Jaya, SS15. Jemput lah datang nanti. InsyaAllah. Macam-macam menu ada. Itu semua makanan Korea ke? Tak. Ada pasta pun ada, nasi pun ada. Okey, inilah menu kita. Anda katalah cair kan, tambah cair, jangan risau. Dia memang tak ada kuah apa semua kan? Kalau tak kuah, tambah air. Dia akan berkuah balik. Berapa dia punya ramen dan juga gelas noodle serap kuah kita. Okey. Baik. Chef, sama-sama tu nak tanya juga pendapat ni. Kan kita cakap pasal makanan kan, selamat tak selamat, viral lebih. Tapi kadang-kadang keselamatan untuk pengguna tu tak terjamin. Gonanya, Syah? Pandangannya? Antara viral atau selamat, saya akan pilih sedap dulu. Dia kena sedap, macam mana pun sedap yang utama. Kalau dia viral, tak sedap pun tak guna. Kalau dia selamat, tak sedap pun macam once in a lifetime nak makan kan. So sedap tu yang pertama. Bila sedap dan viral, dia bonus lah. Tapi kalau sedap dan unik, tu lagi sedap lah. Yalah, tapi kalau tengok kedai tu viral, ramai orang, dalam masa seminggu tak ramai orang, masa tak sedap tu. Macam saya student UiTM, memang ambil culinary ni. Food safety, food hygiene tu memang penting. So, dawat kokot ke, stapler ke, paku memang diharamkan sebenarnya. Kan? Betul, memang tak boleh. Kan? Dan akhir sekali, kita taburkan hiasan kita. Okey. Ni nak masak dah nak siap dah. Siap dah, memang siap. Campak-campak dah siap. Kita ada satu lagi menu ni. Betul. Okey. Spaghetti salai. Betul. Dan kita taburkan kita punya daun bawang kita. Dan akhir sekali, kita punya seaweed. Dan kalau suka pedas, boleh tambahkan madu untuk kurangkan pedas. Okey. Dan juga minyak bijan sikit lah. Dia tabur daripada atas. Tak apalah, saya tak nak madu. Tak nak madu Itu dimadukan lain. Tak apa. Saya semua madu haram. Tak adalah, gurau je. Okey. Last sekali kita masukkan kita punya cheese. Dan juga kita punya telur. Masuk macam mana? Baik. Itu je lah letak? Satu je. Kita tutup dengan kita punya penutup. Okey, nanti kita tutup. Okey. Sekejap. Last sekali telur kena masuk juga. Tak sabar kan? Tak sabar nak tutup ya. Kita masukkan telur. Okey. Dah siap hidangan kita. Okey, boleh tutup dah? Boleh tutup dah. Okey. Nak tutup pun kena cara. Ya. Okey, kita berpindah tempat pula. Okey. Okey, saya kena bawa saya punya ni kat sebelah. Tak panas ya? Tak panas, jangan risau. Dia lagi macam tu je. Okey, balik sini pula. Viral dan selamatlah kita hari ni kan. Ni yang saya suka. Yes. Betul. Ini yang kegemaran ramai sebenarnya ni. Spaghetti itik salai masak lemak cili padi. Betul. Siapa orang Negeri Sembilan? Awak orang Negeri Sembilan ke? Saya lahir di Negeri Sembilan. Alhamdulillah, betul. Saya memang orang lagi. Orang Negeri Sembilan. Oh, okey. Betul. Mana? Saya kat Gombau. Gombau. Tahu Romban. Tahu lah Gombau. Nak balik Johor saya lalu situ. Saya tercetusnya idea nak buat masak lemak pasta ni sebab apa? Bila kat kedai, orang-orang dewasa yang otai-otai tak makan pasta western. So saya gabungkan fusion Malaysia dan juga western. Kan bahan-bahannya cukup mudah. Kita ada minyak bijan. Minyak bijan. Silap bukan? Minyak zaitun. Betul. Tapi anda kata zaitun tak ada, minyak jagung pun boleh, tak ada masalah. Okey. Pasta yang dah direbus. Ni pasta. Okey. Otak utama kita itik salai. Ini ialah bahan yang dikisar. Ada 7 bahan semuanya. Cuba teka apa? Orang ni 9. Cili padi. Okey. Serai. Halia. Kunyit. Timur merah. Lengkuas. Lengkuas. Dan juga bawang putih, bawang merah tak pakai. Halia. Tak pakai? Tak pakai. Betul. Okey, ini lada hitam, ni pepper. Bukan. Apa? Ini black pepper, ni pepper, chili flake. Okey. Okey, jom kita masak Terus masak. Kita masukkan sedikit minyak. Betul. Okey, tip nak masak dia. Kan? Sabar jap. Kita kena masak kita punya daging dulu. Itik kita dulu. Sebab apa? Campak terus kami. Kita nak pastikan itik punya aroma tu jatuh kat minyak. Bukan naik dia jatuh. Naik kat udara kan. So kita biarkan dia hidup sekejap. Kan? Itik salai ni ada jual ke kat mana? Ada, memang ada. Dekat pasar raya frozen ada. Memang ada jual.
dari grocer ke mana makan jual itik tak? Makan apa beza itik, salai, ayam, daging? Apa menyebabkan itik ni jadi salai ramai? sebab dia dah di smoke kan, diasapkan. Dia separuh masak lah kiranya. Kan? Okey, dia dah sizzling macam tu. Kita masukkan kita punya... Okey, betul. Boleh? Betul. Mau masuk semua Ya, masuk semua baru dah pedas. Pedas. Dan dia punya nisbah nak masak dia ni kena 1-1-1. Maksudnya kalau halia tu 100 gram, bawang putih pun 100 gram, bawang besar pun 100 gram, semua 100 gram. Kan? So memang senang lah kiranya. So ni antara menu yang kata fusion lah. Masak lemak, pasta kan. Okey. Okey, lepas tu? Okey, lepas tu kita masukkan kita punya krim. Okey, boleh je. Style dia curang. Masuk semua tak apa. Wow. Bibik saya tengok ni. Senyum lebar dia. Fariha masak. Kalau orang kita pakai santan, cuma saya tukarkan kepada krim lah. Supaya lebih sedap. Betul. Lebih sedap dan lebih orang kata berlemak, dia lemak western lah. Bukan lemak Melayu lah. Kan? Okey. Kita biar dia mendidih kejap dan kita masukkan kita punya lada hitam. Alright. Okey, Chef. Kita dah kesentuhkan masa ni, Chef. Okey. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Chef. Terima kasih banyak kepada saya. Nanti kita akan bawa kita makanan nak bawa ke dalam. Chef. Boleh, tak masalah. Okey. Nanti Chef bawa masuk dalam. Ya, no problem. Terima kasih banyak-banyak Chef Qayyum. Kamsahamnida. Okey, Chef boleh turunkan masak. Kita masuk dalam. Jadi waktu ni kita berhenti berehat. Jadi kita jumpa lagi. Okey. Molek benar. Jadi kita masuk molek. Molek benar. Molek. Manisa Tom Yum makan tengok mani belakang ni. Makan manis lagu pun. Oh, aku cabai hilis lego. Lagu pun tak sedap. Lagu tak sedap ni. Mejo gegar ni nak makan guano ni tak sedap lagi ni. Kak kita, bagi kita selamat datang. Ni baru Molek Ngoti. Memelah. Molek FM, Gu Patah Timur. Pantai Timur. Siapa-siapa pergi Pantai Timur jangan lupa untuk anda tukar frekuensi di Kuala Terengganu dan juga di Kota Baru. 105.1 dan juga 93.6. Baik, kita nak kenalkan DJ yang mana molek ni. Molek deh. Kita ada Fizi dan juga Mek Zura. Assalamualaikum. Salam. Apa khabar penonton-penonton, sihat ke? Macam buat konsert. Salam. Baik, selamat kembali Fizi dan juga selamat datang kepada Mek Zura. Terima kasih. Saya rasa ini gandingan yang sangat mantap. InsyaAllah. Kan? Mantap jiwa. Fizi, bagaimana bila telah kalian beri pilih kan untuk Mek Molek ini untuk Mek Molek. Mek Molek di sebelah saya. Molek FM. Jadi bagaimana bila digandingkan dengan Mek Zura kan untuk menjadi antara barisan hadapan juga. Ini session kita kata macam yang barulah. Betul. Media Prima. 6 bulan tahun Itulah 6 bulan tahun saya ingat nak berehat lebih panjang lagi lah daripada dunia radio ni sebab saya memang non-stop start dari 2005 sampailah di tahun 2021 pada bulan 7. Jadi Molek FM telah pun memancing saya dengan memanggil Mek Zura yang saya tak mampu nak tolak pelawaan itu sebab saya dengan Mek Zura ni kenal daripada bujang lagi. Masing-masing bujang masa tu lah. Masing-masing bujang kenal kan. Jadi tak pernah bergandingan bersama-sama. Memang kita bersahabat baik sebelum ni. Tapi apabila nak digandingkan di dalam radio Molek FM saya rasa why not? Wow. Masa kejutan awal Molek FM ni tahu tak akan digandingkan bersama dengan Mek Zura? Ke bila dah launch hari tu tempoh hari baru kita tahu pairing ni. Macam saya cakap tadi mereka memancing saya dengan Mek Zura. Okey. Kalau tak ada Mek Zura tak terima lah. Mungkin berehat lagi lah. Okey. Okey, ni dia kita lihat sedikit upacara pelancaran Molek FM yang baru saja. Ini baru 4 hari dah sedap saya. Hari ini hari keempat kami bersiaran. Mek Zura bagaimana? Mek Zura. Mula-mula saya macam soalan tadi saya tak tahu siapa partner saya. Tertanya-tanya siapalah partner aku kan. Tiba-tiba si Fizi ni WhatsApp. Mek dia kata. Saya kata yes. Yes. Dah tahu lah. Saya macam boleh rasa. Yang Fizi pun di offer juga. So saya kata, Ji, betul ke ni Ji? Mu dapat juga ke? Dia kata, yelah Mek, aku dapat juga partner dengan Mu. Saya kata, tolonglah Ji, mu grab je lah offer ni. Saya kata kan. Lepas tu kita bincang-bincang. Okey, sesama-sama lah kita orang
meneruskanlah kan. Dia hari-hari WhatsApp saya, call saya, tolonglah Ji, ambil lah. Time tu kita jual mahal, mesti jual mahal. Okey, Fizi sekarang membawa nama Fizi Roslan. Fizi Roslan, ya. Ya, baik. Fizi Roslan juga Mek Zura. Jadi dalam beberapa hari ini kalian bertugas, bagaimana respon orang ramai terhadap kalian dan juga dengan adanya Molek FM ni? Memang tak disangka, sambutan sungguh memberangsangkan. Kami beranggapan bahawasanya siaran Molek FM ni hanya berada di Pantai Timur saja. Lebih-lebih lagi di siaran di Kelantan dan juga di Terengganu. Akan tetapi semalam saya singgah di salah sebuah pasaraya di Kuala Lumpur ni. Memang ramai gila yang tiba-tiba macam Molek FM, Molek FM. Kan? Korang dengar kat mana? Dengar dekat YouTube online. YouTube Molek TV. Cakap, macam mana korang boleh tahu? Sebab kita orang memang suka dengar lagu-lagu daripada Molek FM ni. Memang lain daripada radio-radio yang lain. Selera-selera Pantai Timur ni kan. Tak sangka lah mendapat sambutan yang cukup hangat. Lebih-lebih lagi Queen of Pantai Timur ada sebelah. Iyalah, betul lah Mek Zura, kalau lihat followers ni ramai kan. Followers. Okey. Saya nak tahulah kan, kenapa agaknya Molek FM kata orang di-create ataupun dibuatlah, sebab orang-orang di sekitar mungkin negeri-negeri lain kan, kenapa mereka rasakan macam kenapa Pantai Timur harus ada satu radio yang ditujukan khas untuk mereka yang berada di Pantai Timur? Kenapa Sebab agaknya? kita ni di Pantai Timur ni dia culture dia sangatlah orang kata seni. Sukakan kesenian. Suka berhibur lagu, dikir barat. So bila ada sebuah stesen yang menghiburkan dengan lagu-lagu hiburan apa semua dengan cita rasa halwa telinga orang Pantai Timur, itu yang menjadi orang kata stesen yang boleh naik, yang boleh pergi jauh. Macam tu. Saya kalau pergi Majalah 3 di Kelantan, saya suka dengan lagu, buka stesen radio dia sebab lagu dia unik tau. Macam mana pula kalian nak mencari lagu-lagu hits tu, bagaimana? Bagi kami itu perkara yang tak susah. Sekarang ni kita kan ada pelbagai platform seperti YouTube. Contoh kalau kita lihat lagu Ermi Sukmasari, Gaweku Orang Kelantan. Lagu tu memang mendapat tempat yang sangat tinggi dekat YouTube. Tontonan ni pun memang melangkah juta kan. Bagi saya benda tu memang tak ada masalah sebab lagu-lagu di Kelantan ni dia unik sebab Kelantan dan Terengganu ni lebih-lebih lagi Kelantan lah. Kelantan dia ada industri seni yang tersendiri. Contoh industri dikir barat. Kalau pergi ke studio-studio rakaman mereka ni memang hebat-hebat studio mereka. Kalah studio yang ada di KL ni. Saya nak tanya Matt lah, siapa artis yang popular wanita kalau di Pantai Timur? Artis popular Pantai Timur, kalau kelahiran Pantai Timur, Nora. Yang artis tempatan yang kata ada rekod sendiri. Yang perempuan ada tak? Siapa? Adik Wani. Adik Wani, Rosalinda. Ramai je. Ramai. Eda Ezri, Nadia. Okey, selain daripada Fizi Ali, Mek Zura, siapa lagi Fizi Ali penyampai? Fizi lain. Fizi Roslan. Itu kembar saya. Okey, Fizi Roslan. Mek Zura, siapa lagi penyampai di pada waktu paginya saya dan juga Mek Zura mengendalikan Molek Pagi 6 hingga 10 pagi. Selepas itu disambung oleh salah seorang penyampai radio yang cukup berpengalaman, Izul. Dia pernah mengendalikan Hot FM Kelantan, Hot FM Terengganu, Hot FM, pergi ke Bulletin FM dan juga Cool FM dan kembali sebagai penyampai radio di Molek FM. Seterusnya petang bersama dengan Mak Dan dan juga malam bersama dengan Kai Hassan. Abang K-pop kita. Okey, saya pada lagu-lagu yang best, lagu-lagu Pantai Timur ini, barisan penyampai, kenapa agaknya mereka harus mendengarkan Molek FM? Silakan. Molek FM ni sebenarnya kami misi utama adalah untuk nak dekat. Kecek. Kita baru nak teraji. Masuk TV ke. Dia gini adik kakak. Molek FM ni kita sebenarnya nak dekat dengan masyarakat kita. Jadi dari segi lagu-lagu memang kita bagi rasa puas hati anak beranak kita. Lepas tu kita setiap kali ada je apa-apa yang berkaitan dengan masyarakat, kita akan turun. Tak kira lah banjir ke berapa ke, kita turun, kita sapa sebab tagline kita pun Gu Pantai Timur. Terima kasih dah. Nak makan. Terima kasih banyak juga kepada kalian yang menonton MHA. Jumpa lagi esok ya, jaga diri dan kalau misalnya nak makan makanan viral tu hati-hati. Hati-hati. Okey, sekali saya nak makan. Okey, jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Nanti. Budu. Budu. Untuk kau permainkan sesuka hatimu saja.
celah yang mudah kau deraci.